Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan pengalaman yang dialami oleh seorang pelukis inai. Kerja dia adalah terima tempahan melukis inai, terutamanya daripada pengantin-pengantin lah. Dan perkara ni berlaku ketika dia dan juga suami dia dalam perjalanan menuju ke arah sebuah kampung di negeri Perak. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan satu tradisi pengebumian jenazah yang diamalkan oleh satu suku kaum di negara Filipina. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Zalika untuk memudahkan cerita. Zalika adalah seorang pelukis inai. Zalika ambil tempahan lah. Biasanya orang yang nak bersanding yang ambil servis dia. Kan biasa kalau pengantin yang perempuan ni, bila nak bersanding tu, dia ada malam berinai kan. Malam tu dia akan lukis inai di bahagian tangan. Jadi itulah kerja Zalika. Zalika ni setiap kali dia terima tempahan, dia selalunya akan minta suami dia teman. Terutama sekali kalau tempat tu jauh. Tempat rumah pengantin, lokasi rumah pengantin tu jauh. Dan terutamanya pada waktu malam. Faktor pertama kenapa Zalika ni suka suami dia teman adalah keselamatan. Faktor keselamatan. Dan sebab yang satu lagi, Zalika memang lebih selesa kalau suami dia ada. Semuanya bermula apabila Zalika menerima satu tempahan melukis inai untuk malam berinai seorang pengantin di sebuah kampung di negeri Perak. Bila Zalika dah dapat location daripada pengantin tu, di mana rumah dia, Zalika dan suami dia mulalah bertolak daripada rumah selepas waktu maghrib. Pada mulanya semuanya okey je, tak ada apa-apa masalah. Sampailah diorang tiba di sebuah simpang. Diorang berdua ni sebenarnya bila dah dapat location daripada pengantin tu, diorang buka location tu menggunakan Waze. Jadi pada masa tu Waze tunjuk masuk satu simpang ni. Jadi suami Zalika pun masuklah melalui simpang tu. Suami Zalika yang memandu kereta pada masa tu. Simpang tu sebenarnya menghala ke satu kawasan kebun sawit. Tapi walaupun jalan tu di kiri kanannya kebun sawit, jalan tu elok, jalan tar. Sebab itulah suami Zalika dan Zalika sendiri yakin yang Waze ni sedang tunjukkan jalan shortcut untuk sampai ke rumah pengantin. Suami Zalika pun ikut aja jalan tu. Jalan tu sangat sunyi. Tak ada satu kenderaan pun yang lalu. Tak kiralah jalan sama hala dengan diorang ke ataupun yang bertentangan. Tak ada satu pun, tak kiralah kereta ke motor ke, tak ada. Dan jalan tu sangat-sangat gelap. Tak ada sebatang tiang lampu pun dekat situ. Di kiri kanan hanyalah pokok-pokok sawit. Lebih kurang 10 minit lepas tu, Zalika dan suami dia dah mula rasa lain macam. Tak sedap hati. Diorang mula berpandangan antara satu sama lain. Tapi suami Zalika teruskan memandu. Sebab kalau ikut pengiraan aplikasi Waze tu, diorang dah tak jauh daripada rumah pengantin. Sikit lagi nak sampai. Tapi tak lama lepas tu, diorang menjadi bertambah cemas. Sebab dekat depan diorang sekarang ni dah tak ada jalan tar. Jalan tar dah habis. Yang ada hanyalah jalan pasir. Bayangkanlah masa tu, daripada jalan elok-elok dalam keadaan gelap macam tu, tiba-tiba jalan berpasir. Diorang memang daripada tadi dah tak yakin dengan jalan tu. Bila keadaan macam tu, bertambah tak yakinlah diorang dengan jalan yang diorang tuju ni. Jadi pada masa tu Zalika dah bercakap dengan suami dia. Suruh suami dia patah balik ke belakang. Suami Zalika pun sama, nak patah balik. Dan masa tu suami Zalika suruh Zalika call pengantin. Minta bagi tahu dekat pengantin yang diorang akan sampai lambat. Dan minta tolonglah supaya hantarkan seorang wakil. Tunggu dekat simpang masuk dekat simpang depan tadi, daripada jalan besar tadi, supaya wakil tu dapat tunjukkan jalan yang lain menuju ke arah rumah pengantin. Masa suami Zalika nak pusing kereta tu, tiba-tiba Waze berbunyi. Waze kata memandu lurus saja ke depan, 200 meter akan sampai ke destinasi. Tapi memandangkan Zalika dan suami dia memang dah rasa tak sedap hati, ditambah dengan keadaan yang sangat gelap dekat situ, suami Zalika akhirnya berpatah balik juga. Tak ikutlah arahan Waze tu. Bila suami Zalika dah selesai pusingkan kereta,
muncung kereta tu dah menghala ke arah jalan masuk tadi, masa itulah Zalika terperasan. Dekat dalam kawasan semak di kiri kanan jalan, Zalika terperasan ada ramai orang sedang berdiri dan memandang ke arah Zalika dan juga suami dia. Dalam keadaan gelap tu boleh nampak susuk tubuh ramai manusia sedang berdiri. Bukan seorang dua, tapi ramai di kiri kanan jalan. Tak tahulah benda apa, tapi nampak macam manusia bentuk tubuh dia tu. Dan mata makhluk-makhluk ni semuanya nampak bercahaya. Mula-mula Zalika fikir dia seorang aja nampak benda ni. Tapi bila Zalika tengok muka suami dia, muka suami Zalika pada masa tu nampak macam ketakutan dan terkejut. Jadi memang jelas lah yang sebenarnya suami Zalika pun nampak makhluk-makhluk ni semua. Cahaya lampu kereta tu tersuluh ke arah makhluk-makhluk ni. Dan bila makhluk-makhluk ni terkena cahaya, dia hilang macam tu saja. Bila suami Zalika mula memandu nak menuju semula ke arah simpang mula-mula diorang masuk tadi, cahaya lampu kereta ni bergerak seiring dengan kereta lah kan. Masa itulah Zalika dan suami dia terperasan. Makhluk-makhluk yang diorang nampak berdiri dekat kawasan semak tadi tu hanya akan kelihatan bila tak disuluh dengan lampu. Ataupun dengan kata lain, hanya akan kelihatan bila keadaan menjadi gelap. Bila keadaan dah gelap, dah tak kena cahaya lampu, barulah boleh nampak semula bentuk tubuh makhluk ni berserta dengan mata diorang yang bercahaya. Perasaan Zalika dan suami dia pada masa tu hanya Allah yang tahu. Memang betul-betul takut pada masa tu. Tak tahu apa benda makhluk ni, sebab ramai. Seolah-olah memang perkampungan diorang dekat situ. Walaupun berada dalam keadaan takut, tapi suami Zalika tetap memandu dengan berhati-hati. Tak lama lepas tu, nampaklah ada sebuah motosikal ni daripada arah belakang. Makin lama makin menghampiri kereta diorang. Akhirnya motosikal tu memotong kereta Zalika dan suami dia. Motor tu tak laju. Jadi Zalika dan suami dia dapat lihat dengan jelas masa motor tu memotong kereta diorang. Motor tu dipandu oleh seorang lelaki tua, seorang pakcik tua lah. Jadi pada masa tu Zalika dan suami dia rasa pelik. Daripada mana datangnya pakcik ni naik motor daripada arah belakang? Sebab daripada tadi diorang memandu, memang tak ada sebuah rumah pun dekat dalam tu. Cuma ada pokok-pokok sawit aja. Tak lama lepas tu, Zalika dan suami dia sampailah dekat simpang mula-mula dia masuk tadi, dekat jalan besar. Masa tu dah adalah orang yang menunggu, wakil daripada keluarga pengantin. Dari situ dah senang lah, sebab ada wakil. Wakil ni tunjukkan jalan lain nak menuju ke arah rumah pengantin. Lebih kurang 9:30 malam macam tu, sampailah Zalika dan suami dia di rumah pengantin. Bila Zalika jumpa pengantin, Zalika minta maaf lah, sebab dia orang dah lewat sampai. Zalika ceritalah apa yang berlaku. Zalika tunjuk kepada pengantin tu jalan yang dia orang lalu tadi, tunjuk menggunakan Waze. Bila pengantin dan keluarga pengantin tengok jalan dalam Waze yang Zalika tunjuk, dia orang kata memang betul jalan tu, boleh guna jalan tu. Lepas jumpa jalan pasir tu, akan jumpa dengan satu jambatan kayu. Lepas jambatan kayu tu, depan sikit akan jumpalah rumah pengantin. Tapi dia orang cakap jambatan kayu tu sekarang ni dah tak ada, dah roboh, dah musnah disebabkan banjir. Bila Zalika dan suami dia dengar penjelasan daripada pengantin dan juga keluarga pengantin tu, muka dia orang berubah menjadi pucat. Zalika pegang tangan suami dia. Bayangkanlah perasaan dia orang pada masa tu. Kalaulah dia orang tak patah balik, dia orang lurus saja ke depan, memang berkemungkinan besar Zalika dan suami dia akan terjunang, jatuh dalam sungai. Sebab jalan tu memang gelap, tak nampak apa-apa. Zalika dan suami dia rasa sangat-sangat bersyukur sebab Allah dah bantu dia orang, selamatkan dia orang daripada bahaya. Itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Zalika dan juga suami dia ketika dalam perjalanan menuju ke arah rumah pengantin di sebuah kampung di negeri Perak. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ini, saya nak ceritakan satu tradisi pengebumian yang diamalkan oleh satu suku kaum di negara Filipina. Nama suku kaum ni adalah suku kaum Igorot. Suku kaum Igorot ni tinggal di sebuah wilayah pegunungan di utara Filipina. Suku kaum Igorot ni mempunyai cara pengebumian mayat yang sangat unik. Bila ada seseorang daripada suku kaum ni meninggal dunia, yang mati, diorang akan letak si mati ni dalam satu keranda yang kecil. Kemudiannya, diorang akan gantung dan pakukan keranda yang berisi mayat ni di tebing bukit, di tempat yang tinggi.
Jadi kenapa sebenarnya dia orang buat macam ni? Dia orang letak mayat-mayat ni semua di tempat yang tinggi. Sebenarnya suku kaum Igorot ni, dia orang percaya bila si mati ni diletakkan di tempat yang tinggi, di tebing-tebing bukit tu, si mati akan berada lebih dekat dengan roh-roh nenek moyang yang terdahulu. Macam itulah kepercayaan dia orang. Tapi sebenarnya ada sebab lain yang menyebabkan dia orang ni letakkan mayat-mayat di tempat yang tinggi, di tebing bukit. Dia orang tak nak bagi mayat-mayat ni semua terkena air. Dia orang percaya kalau tanam mayat-mayat ni semua dalam tanah, tanah tu akan serap air dan akhirnya akan kena mayat-mayat ni. Jadi mayat ni semua akan cepat reput. Sebab itulah dia orang letakkan mayat-mayat ni semua di tempat yang tinggi, di tebing bukit. Keranda yang digunakan untuk proses pengebumian ni biasanya bersaiz sekitar 1 meter saja, kecil aja. Jadi macam mana mayat boleh muat dalam keranda yang berukuran 1 meter? Sebenarnya mayat yang diisikan dalam keranda ni tak diletakkan dalam keadaan yang berbaring. Dia akan letakkan mayat tu dalam posisi seperti janin, seperti bayi dalam kandungan. Sebab itulah boleh muat. Jadi kenapa dia orang letak mayat ni dalam posisi macam tu? Sebabnya dia orang percaya bila ada orang mati, si mati tu perlu diletakkan dalam posisi sama macam mana dia lahir dekat dunia, dalam posisi seperti janin, seperti bayi. Mengikut tradisi suku kaum Igorot, bila ada kematian, ahli keluarga si mati ni perlu menyediakan korban, korban berbentuk haiwan. Diorang korbankan haiwan ni untuk bagi makan penduduk kampung lah, penduduk suku kaum Igorot tu. Biasanya diorang akan ambil angka yang ganjil, bilangan ganjil. Haiwan yang biasa diorang gunakan untuk korban adalah khinzir dan juga ayam. Biasanya 5 ekor ataupun 3 ekor. Kalau 5, diorang akan ambil 3 ekor khinzir dan 2 ekor ayam. Bagi keluarga yang kurang berkemampuan, yang miskin, diorang akan buat 1 khinzir dan 2 ayam. Macam itulah. Bila berlakunya satu kematian dalam suku kaum Igorot, diorang tak akan letakkan terus mayat tu dalam keranda dan pakukan keranda tu pada tebing bukit. Diorang tak akan buat macam tu. Ada step-step dia yang perlu diorang ikut. Benda pertama yang diorang buat adalah letakkan si mati tu, mayat tu, pada satu kerusi, kerusi kayu. Kerusi kayu ni dikenali sebagai kerusi kematian. Bila dah letak mayat ni pada kerusi kayu tu, diorang akan ikat mayat ni menggunakan rotan, dan diorang akan selimutkan mayat ni. Lepas tu, mayat yang dah siap diikat, dah siap diselimutkan ni akan diletak menghadap rumah dia, rumah waris dia, supaya mudah untuk orang pergi melawat, bagi penghormatan terakhir. Kemudiannya, mayat ni akan diasapkan, bertujuan untuk mengelakkan mayat ni cepat reput dan cepat berbau busuk. Bila dah selesai buat semua benda tu, barulah mayat ni akan dikeluarkan daripada kerusi kematian tu. Selimut tu akan dibuka semula, rotan yang digunakan untuk ikat mayat tu akan dibuka, dikeluarkan mayat tu. Bila mayat tu dah keluar, mayat ni akan diletakkan dalam posisi janin, macam yang saya cerita tadi, macam posisi bayi. Kadang-kadang tu mayat ni dia macam keras kan, jadi waris akan patahkan tulang si mati ni untuk pastikan dia berada dalam keadaan janin. Lepas dah berada dalam keadaan janin tu, mayat ni akan diikat semula menggunakan rotan, dan akan dibalut semula menggunakan selimut, akan diselimutkan dengan kain. Bila mayat ni dah selesai diselimutkan, mayat ni akan kelihatan bulat, macam bola yang besar. Lepas tu, waris akan bawa mayat ni menuju ke arah keranda, keranda yang kecil itu. Pada masa ni lah, waris akan ambil kesempatan untuk memegang secara langsung mayat ni. Sebab diorang percaya, jika diorang ni terkena darah ataupun cecair yang keluar daripada mayat, diorang akan bertuah. Dan kalau si mati ni ada satu-satu kemahiran, contohlah, si mati ni masa dia hidup, dia mahir membina rumah. Jadi kalau terkena cecair daripada badan si mati ni ataupun darah si mati, yang terkena darah tu ataupun terkena cecair badan si mati ni akan dapat warisi kemahiran si mati. Bermakna dia pun akan datang, akan pandai membina rumah. Macam itulah lebih kurang. Bila dah sampai dekat keranda, mayat tu akan diletakkan dalam keranda yang kecil tu. Kalau tak muat, sekali lagi tulang si mati akan dipatahkan untuk memastikan
muat dalam keranda 1 meter tu. Bila mayat tu dah selamat berada dalam keranda 1 meter tu, keranda tu akan diangkat. Diangkat ke atas tebing bukit. Dan pada masa itulah orang akan mula memaku keranda ni ke tebing bukit tu. Tapi katanya generasi baru di suku kaum Igorot ni dah tak ikut dah tradisi yang dah berusia sekitar 2000 tahun ni. Sebab diorang dah ikut peredaran zaman. Diorang lebih prefer untuk menggunakan pengebumian dengan cara biasa. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.